Tahukah Anda mengenai satu buku ini, The Book of the Dead, atau Kitab Maut dari zaman Mesir Purba? Dalam babak siri The Mummy, menceritakan pasal kitab unik yang dibaca oleh Evelyn Carnahan, yang telah membangkitkan semula watak antagonis Imhotep dari penjara di alam kematian. Ya, kitab yang kalian begitu familiar itu ialah The Book of the Dead, atau Kitab Maut. Buku yang begitu berkuasa dengan kembalikan roh ke dalam tubuh badan. Dikatakan buku ini menandingi kuasa Dewa Osiris, Dewa Kematian, dengan hanya membaca bait-bait ayatnya. Nampak macam mitos kan? Kita percaya bahawa Kitab Maut ini hanyalah fiksyen dalam siri The Mummy. Tapi, buku kuno The Book of Dead ini memang wujud. Pada episode kali ini, kita akan membincangkan mengenai sejarah dan mitos yang berkaitan dengan The Book of Dead. Teruskan bersama kami, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk cerita-cerita menarik seterusnya. The Book of Dead atau Kitab Maut sebenarnya ialah sebuah catatan berkoleksi yang meriwayatkan selok-belok agama Mesir Purba, terutamanya bait-bait suci untuk membawa roh ke alam kematian. Ramai biarawan Mesir menulis dan kumpulkan catatan-catatan agama lama yang tersimpan dalam biara. Apa yang menyebabkan The Book of Dead ini masih menjadi misteri kerana Kitab Maut ini bukanlah dalam kitab tunggal yang telah menjadikan semakin sukar untuk rakyat Mesir beramal dengan kitab yang begitu banyak. Oleh kerana itu, kitab koleksi ini hanya menjadi simpanan para biarawan untuk jadikan rujukan untuk menyebarkan agama mereka. Sejak tahun 1500 sebelum Masihi, The Book of Dead ini telah menjadi rujukan penting bagi orang Mesir Purba dalam mewarnai kehidupan mereka, seperti kitab-kitab agama sekarang yang memandu kehidupan si penganutnya. Tapi sekitar tahun 50 sebelum Masihi, tamadun Mesir Purba berada dalam era keruntuhan. Agama-agama asing seperti agama dewa-dewi Yunani, Kristian, dan Yahudi yang telah menjadi orang Mesir kurang berminat dengan The Book of Dead ini, dan terus terkubur sampai rakyat sendiri lupa akan kewujudannya. Sekian lama, kitab agama Mesir ini tersimpan lama sampai berhabuk. Ahli arkeologi bernama Karl Rokard Lepsius menerbitkan terjemahan sebuah manuskrip Kitab Maut dari zaman kerajaan dinasti Ptolemaic pada tahun 1842. Nama kitab yang beliau terjemahan ialah Das Totenbuch, yang secara literal bermaksud Book of the Dead. Nama kitab itulah melekat dalam kepala kita setiap kali melayan siri The Mummy. Tapi kitab terjemahan dari Lepsius ini sebenarnya tak lengkap. Banyak ayat-ayat Kitab Maut yang tidak berhubung atau tergantung. Jadi para ahli arkeologi dan Egiptologi, kaji tamadun Mesir Purba, harus berusaha mencari scroll-scroll sambungan untuk lengkapkan Kitab Maut. Dua jabatan penyelidikan, yaitu Tis Museum of Classical Antiquities dari New Zealand dan Getty Research Institute, GRA dari Los Angeles, USA, mempunyai scroll Kitab Maut masing-masing. Untuk menjaga keselamatan scroll, pihak New Zealand melakukan teknologi imbasan ke atas scroll mereka. Keputusannya membuatkan pihak GRE terduduk. Rupa-rupanya scroll New Zealand dan scroll USA berasal daripada Kitab Maut yang sama. Dengan gabungkan kedua-dua scroll, akhirnya mereka temui Kitab Maut yang lengkap. Akan tetapi kedua-dua pihak tidak boleh melepaskan hak mereka ke atas artifak ini semata-mata untuk menyatukan Kitab Maut ini. Lalu mereka membuat keputusan yang menguntungkan semua, di mana mereka telah gabungkan kedua-dua scroll ini dengan menggunakan teknologi imbasan dan pembetulan gambar. Sekarang banyak koleksi Kitab Maut boleh ditemui tersimpan di dalam museum masing-masing. Salah satu contoh Kitab Maut yang lengkap dari tahun 1250 sebelum Masihi ialah manuskrip Papyrus of Ani yang disimpan dalam Museum British. Misteri dan mitos mengenai The Book of Dead masih menjadi tanda tanya
hingga sekarang. Adakah benar buku The Book of Dead dapat menghidupkan kembali makhluk yang mati? Apa yang pasti, kita sebagai seorang Muslim percaya akan benda-benda gaib dan patut meninggalkan perkara-perkara syirik yang dapat menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kerana telah menonton video kami hingga akhir. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk video kami yang akan datang.